Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh dalam kitab Al-Madkhal ila dirasati usulul fiqh al-islami pada siri yang ke-16 pada hari ini insya-Allah. Kita hampir separuh daripada kitab. Kita cuba untuk habiskan secepat mungkin insya-Allah taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi membincangkan dalam bab al-ahkam syar'iyyah. Okey, kita boleh buat kesimpulan yang minggu lepas. Apa yang telah kita bincangkan dalam ahkam al-syar'iyyah ini terbahagi kepada dua. Kita lihat di papan putih insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Satu topik yang besar yang kita bincangkan semenjak 2 minggu yang lalu. Kemudian tuan-tuan, dalam ahkam syar'iyyah ini sudah pasti dia terbahagi kepada berapa? Iaitu kepada 2. Apa dia? Kepada 2. Nampak Apa itu? Yang pertama dipanggil sebagai al-ahkam, kita panggil apa? Hukum taklifi, hukum taklif. Al-hukum taklifi. Okey, al-hukum at-taklifi. Yang kedua dipanggil sebagai al-hukmu al-wad'i. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam topik yang besar yang kita bincangkan semenjak beberapa hari yang lalu, al-ahkam syar'iyyah terbagi kepada 2, hukum taklifi, al-hukum al-wad'i. Kemudian tuan-tuan, yang kita bincangkan juga sebelum ini, hukum taklifi ini semua ada berapa? Ada 5 wajib, sunat, dipanggil apa? Sunat, makruh, mubah. Sampailah bab yang terakhir yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu azimah dan juga rukhsah. Dalam hukum wad'i, dia kita bincangkan sebelum ini, dia ada apa? 3 je. Apa dia tu? Iaitu dipanggil sebagai sabab. Satu lagi dipanggil apa? Syarat. Satu lagi dipanggil sebagai mani'. Tuan-tuan, tiga-tiga ni dia saling, tiga-tiga ni dia adalah sebab kepada berlakunya satu hukum yang lain. Satu perkara atau satu hukum, dia adalah satu syarat menjadi ini adalah satu syarat yang menjadikan hukum sedemikian. Ini adalah menjadi manik kepada hukum sedemikian. Maknanya dia berkait, dua benda dia berkait. Kita dah bincangkan panjang lebar pada minggu yang lalu. Kemudian dalam bab hukum wad'i ini juga yang hari ini kita nak bincangkan, dia ada dipanggil sebagai apa? Al-fasid. Dan juga dipanggil sebagai al-batil. Dan juga ada dipanggil sebagai as-sahih. Sahih. Sahih ni makna apa? Maknanya sah. Sah, keabsahan, sah. Al-batil, batil, perkara yang membatalkan. Al-fasid, perkara yang merosakkan. Ini semua term yang tuan-tuan perlu tahu, nanti kita akan huraikan. Term-term seperti al-sahih, al-batil, al-fasid, al-hukumul wad'i, hukumul taklifi. Ini semua term yang tuan-tuan perlu untuk tuan-tuan halusi sebelum kita masuk dengan lebih panjang insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus hari ini imsahu.
Okey, kita lihat kita dah jelas mengenai kesimpulan yang kita buat secara ringkas. Walaupun huraiannya agak panjang pada minggu yang lalu. Okey, kita lihat hari ini iaitu as-sahih wal fasid. As-sahih perkara yang sah, wal fasid perkara yang rosak. Okey, di antara hukum wadai di sisi ulama-ulama usul, mereka memasukkan perbahasan as-sihah wal fasad dalam hukum wadai yang kita sebutkan tadi. Perbuatan mukallaf, perbuatan orang manusia yang mukallaf, yang baligh, yang berakal. Kadang-kadang perbuatan tersebut syari', Allah Ta'ala mengakuinya. Bila Allah Ta'ala mengakui iaitu perbuatan tersebut sah, maka akan berlaku selepas daripada itu apa dia? Asar, iaitu kesan-kesan syarak. Begitulah juga sebaliknya, sekiranya asyari' Allah Ta'ala tidak memperakui kesahihan tersebut, mana perkara tersebut batal ataupun fasad, maka di sana juga ada kesan-kesan syarak yang kita akan bincangkan insya-Allah taala. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama kita nak huraikan mengenai dengan sahih ataupun sihah. Sihhatun ataupun sahih. Okey, apabila seseorang mukallaf, seseorang mukallaf dia melakukan perkara yang sempurna dari segi rukun, syarat. Rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, maka ahkamu syar'iyah, maka hukum syarak ataupun syari' menyatakan perkara tersebut sah. Sebab apa sah? Kerana dia sempurna hukum, sempurna syarat dan juga rukunnya. Okey. Bila sempurna, apa yang natijah yang akan berlaku? Natijah dia adalah bila rukun sempurna, bila mana syarat sempurna, maka hukumnya adalah sahih, sah. Dan dia ada kesan-kesan daripada dunia dan akhirat. Apa maksud kesan-kesan dunia? Dan juga akhirat, dapat pahala di akhirat nanti. Dari segi dunia dia akan ada beberapa hukum syarak yang kita akan bincangkan. Kemudian tuan-tuan, bila mana hukum tidak sempurna, syarat tidak sempurna, maka dipanggil butlan, butlanun, dipanggil batal ataupun batil. Perkara tersebut batil. Tuan-tuan, as-sahih lawan dia adalah al-fasad. As-sahih lawan dia apa? Al-fasid. As-sahihu lawan dia al-fasidu. Perkara yang sah lawan dia fasid. Seperti itu juga ada yang menyatakan as-sahih lawan dia batil. Okey. Tuan-tuan, kita akan lihat sekarang ini. Apa dia? Iaitu al-fi'il, perbuatan dan juga kesan syarak daripada perbuatan tersebut. Ada dua bahagian yang kita akan bincangkan insya-Allah. Perkara yang pertama yang tuan-tuan perlu tahu iaitu as-sahih. Sahih ini yang kita bagi tahu tadi, syaratnya sempurna, tidak ada perkara-perkara yang membatalkan, kemudian rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, maka itu dipanggil sahih. Fasid sebaliknya, syarat dan juga rukun tidak sempurna sama sekali. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh. Dalam bab ibadat. Dalam bab apa? Ibadat. Okey. Seseorang yang solat dalam waktu, pada waktu dia, kemudian sempurna rukun-rukunnya, sempurna syarat-syarat solat, rukun solat, maka dihukumkan solat tersebut sebagai solat yang sahih, sahihah, iaitu sah. Okey, sah solat tersebut. Dalam bab muamalat, tadi bab ibadat, dalam bab muamalat, seseorang yang melakukan akad jual beli dan akad tersebut sempurna dari segi rukunnya, syaratnya, dan perkara-perkara yang dilarang dalam jual beli tak ada dalam tu, maka hukumnya adalah sahih, hukumnya sah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila tidak ada satu syarat daripada syarat-syarat tersebut, contoh dalam solat ataupun dalam muamalat jual beli,
dalam ibadat ke muamalat ke, tidak dipenuhi satu syarat daripada syarat-syarat yang mesti dipenuhi, apa yang akan berlaku? Maka perkara tersebut dipanggil tidak sah ataupun batil. Batal ataupun tidak sah. Okey. Kemudian contoh, kita lihat contoh. Apa contoh dia? Dalam bab ibadat, seseorang yang sembahyang tidak ada satu syarat, iaitu tidak ada taharah. Taharah tak ada, tak bersuci, tak berwuduk. Apa yang akan terjadi? Pakaian tutup aurat, menghadap kiblat, semua lengkap. Satu je tak ada wuduk, maka sembahyangnya tidak sah. Okey. Begitu juga dalam jual beli, semua dah lengkap, cuma satu syarat je tak ada, dia jual sesuatu yang dia tak miliki. Dia tak ada lagi barang tu, dia tak miliki lagi barang tersebut. Dia tak beli lagi, tapi dah jual ke orang. Dia tak beli lagi barang tu, contoh dia nak jual kepada seseorang, nak jual kereta, sedangkan dia kereta pun tak beli lagi, dah jual ke orang, maka itu dipanggil bai' ataupun jual beli tersebut dipanggil jual beli yang batil, yang tidak sah. Okey. Itu dari segi syarat. Tuan-tuan nampak tak? Itu dari segi syarat. Syarat ibadat, syarat semayang tak ada. Berwuduk tak ada. Batal semayang dia, tak sah. Syarat muamalat tak ada. Apa syarat dia? Jual suatu benda yang dia tak miliki, maka batal, tak sah muamalat tersebut, jual beli tersebut. Satu lagi mani'. Gini semua mani' kita dah bincangkan dalam hukum wadai sebelum ni. Begitu juga dengan tadi syarat. Sebab, syarat dan juga mani'. Ini term yang tuan-tuan perlu ingat dalam hukum wadai. Okey, contoh yang saya nak berikan mengenai dengan mani'. Dia sembahyang semua dah lengkap lah. Syarat rukun semua dah ada. Cuma satu je yang dia tak patuhi, iaitu ada mani' di sana. Apa mani'? Mani' ataupun penegah untuk seseorang itu melaksanakan solat adalah pada waktu yang diharamkan. Selepas sembahyang fardu asar, selepas sembahyang fardu subuh, dia sembahyang. Sembahyang tersebut bukan qada. Sembahyang tersebut bukan sembahyang qabliyah subuh, qabliyah asar. Tetapi sembahyang tersebut dibuat selepas daripada sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu asar. Solat tersebut solat mutlaq. Solat apa? Mutlaqah. Maka bila solat sunat mutlaq dibuat selepas daripada asar, selepas daripada subuh, maka hukumnya tidak sah. Walaupun dah ada wuduk, menutup aurat, menghadap kiblat dengan sempurna, menjaga rukun-rukun solat, tetapi di sana ada mani' yang melarang dia untuk solat, iaitu waktu yang dilarang untuk solat. Maka bila dilaksanakan juga tidak sah. Sebab apa? Di sana ada mani'. Jelas Dalam jual beli, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual beli syarat rukun semua dah cukup lengkap. Cuma di sana ada mani'. Apa mani' ada? Dia jual beli ketika mana selepas daripada azan Jumaat yang kedua. Azan Jumaat yang kedua, berjual beli lagi pada ketika itu hukumnya haram. Adakah dia melanggar syarat dan juga rukun? Tidak. Syarat semua dijaga, rukun semua dijaga. Cuma di sana ada mani' yang menghalang untuk sahnya jual beli, iaitu azan pada hari Jumaat. Sebab azan pada hari Jumaat, azan yang kedua, semua kena berada di masjid untuk mendengar khutbah yang akan disampaikan, bukan berjual beli di luar. Okey, jelas. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan terhasil ataupun kesan natijah daripada ibadat dan juga muamalat yang sah, apakah natijah dia? Okey tuan-tuan, dalam bab ibadat, seorang yang mukallaf yang melakukan perkara yang rukun, perkara syarat-syarat dengan sempurna, maka ibadat perbuatan tersebut dipanggil apa? Mujzi, yang mendapat pahala memadai. Apa itu memadai? Mana sah. Di sisi Allah Ta'ala diterima. Dan yang keduanya, mubri' lidhimmah,
bebas daripada taklif. Tanggungjawab telah dilaksanakan. Kemudian musqitun lil qada, maka gugur tuntutan ke atas dia sebab dia dah buat. Okey. Maka solat yang sahih, solat yang sah adalah yang mana syari' mengakui perkara tersebut sah. Okey. Kemudian tuan-tuan, saya bawa contoh yang kedua dipanggil sah, akad yang sah dalam muamalat. Bila mana seseorang melakukan akad jual beli dengan sempurnanya, rukunnya, syaratnya, maka di sana ada kesan natijah di sisi syarak, iaitu jual belinya sah dan juga terjadinya perpindahan milik, dan juga dia berhak istihqaqus thaman, dia berhak untuk mendapat harga duit tadi. Kalau jual beli tak sah, duit tersebut haram, tak boleh guna. Saya menjual perkara yang haram, menjual anjing ataupun babi contoh, maka duit hasil jualan tersebut haram, saya tak berhak untuk terima. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bila mana akad dalam muamalat itu sah rukun dan juga syaratnya, sah jual beli tersebut, yang keduanya adalah naqlul milkiyah, iaitu dipanggil perpindahan milik. Bila akad jual beli jadi sah, maka jadilah perpindahan milik akan terjadi mengikut yang diiktibar oleh syarak. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi pada tengah hari yang mulia ini, okey, iaitu perbezaan antara fasad dan juga butlan. Fa sin alif dal, fasadun, dan juga bata lam alif nun, butlan. Butlan ni makna batal, fasad makna rosak. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur, tuan-tuan kena tahu manhaj. Manhaj iaitu yang dimonopoli oleh jumhur. Tuan-tuan boleh refer balik yang awal-awal dahulu kita telah bincangkan dalam manhaj al-usuliyin, iaitu ada dua yang besar, iaitu dipanggil tariqah asy-syafi'iyah ataupun tariqatul jumhur. Yang keduanya tariqah al-hanafiyah yang dimonopoli oleh mazhab Hanafi. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang jumhur iaitu tariqah asy-syafi'iyah, majoriti di kalangan ulama-ulama usul, mereka tak membezakan antara fasad dan juga fasad dan juga butlan, batil dan rosak. Okey. Sama ada dalam bab ibadat ataupun dalam bab muamalat. Tak ada beza, sama aja. Batil, rosak sama. Cuma fasad dan juga butlan dengan fasad dan juga butlan ni dengan makna yang satu di sisi majoriti di kalangan ulama-ulama usul. Setiap batil itu fasid dan setiap fasid itu tak semestinya batil. Ini dalam kitab apa? Kitab Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Al-Mustasfa. Dia sebut apa? Fakullu batilin fasidun. Setiap perkara yang batil itu fasad, dan bukan setiap perkara yang fasad itu batil. Apa maksud, nanti kita akan huraikan sebentar lagi insya-Allah. Sama ada kana zalika fil ibadat atau fil muamalat. Sama ada dalam bab ibadat ataupun dalam bab muamalat. Okey, dalam bab ibadat maka tidak terlepas zimmah, tidak terlepas tanggungan, taklif, dan masih kekal tanggungjawab. Apa maksud kekal tanggungjawab? Maknanya dia kena tunaikan ibadat tersebut. Kalau masih ada waktu dipanggil tunai, dah habis waktu kena qada. Okey. Contoh, dalam bab ibadat, puasa tak sah. Contohnya seseorang itu dia telah membatalkan puasa dia. Tak kiralah makan sengaja ke apa ke, dengan menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang membatalkan solat, dia telah lakukan. Maka di sana dia masih dipanggil la tabra' bihi dhimmah. Tanggungan dia masih tak terlepas. Tanggungan dia masih tak terlepas, masih dalam zimmah, masih dalam tanggungan dia. Wa tabqal mas'uliyah,
dan yang keduanya masih kekal lagi kepertanggungjawaban dia ke atas ibadat tersebut. Kalau masih, contoh kalau semayang dia batal, maka apa yang perlu dia buat, tak terlepas lagi zimmah tanggungjawab dia, maka perlu dia mengambil wuduk semayang sekali lagi. Kalau masih ada waktu, tak ada waktu lagi, dah habis waktu, kena qada semayang dia. Dalam bab muamalat, tidak bila mana muamalat tersebut batil ataupun fasad, maka tidak akan berlaku natijah kesan daripada akad. Tak berlaku. Apa dia? Duit tak boleh dimiliki. Jual beli harga tersebut yang kita dapat keuntungannya tak boleh dimiliki. Yang keduanya, apa dia? Yang keduanya iaitu perpindahan milik juga tidak akan berlaku. Tuan-tuan boleh faham itu dari segi jumhur, majoriti di kalangan ulama usul. Kita lihat sedikit di papan putih, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat di sini ada dipanggil sebagai apa? Fasad. Dipanggil sebagai apa? Al-butlan, batal. Okey. Ini mengikut jumhur. Okey, jumhur. Jumhur ni siapa yang saya sebutkan tadi? Tariqah Syafi'iyah, iaitu tiga mazhab lah, mazhab Hambali, Maliki dan juga Syafi'i, menunjukkan tak kiralah dalam bab ibadat ataupun bab muamalat, okey, sama sahaja, tidak sah. Sebab dia apa? Fasad dan juga batil, tak sah. Okey. Dan fasad dan juga butlan maknanya makna yang sama. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma saya nak tarik tuan-tuan pada hari ini, bila tuan-tuan dah faham yang jumhur kata, yang majoriti kata, sekarang kita berpindah kepada yang kedua, iaitu apa yang Tariqah Al-Hanafiyah kata. Ini yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Okey. Okey, tuan-tuan lihat. Di sini dipanggil sebagai Tariqah, jelas tulisan Tariqah Al-Hanafiyah. Okey, Tariqah Al-Hanafiyah, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, al-fasadu, okey, dan juga al-butlanu. Okey, dua-dua ni adalah satu makna yang sama dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat satu makna, tetapi al-fasadu wal-butlan dalam bab al-muamalat, okey, dalam bab apa? Al-muamalat, maknanya berbeza. Fasad makna lain, butlan ni makna lain. Dalam bab ibadat sama, dalam bab muamalat dia makna lain-lain. Mengikut siapa? Tariqah Al-Hanafiyah. Yang atas ni tuan-tuan perlu ingat dulu, siapa dia yang kata. Okey, tuan-tuan, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perincikan yang bawah ni pada muamalat, dia tak sama. Sebab apa? Kita lihat. Okey, dalam bab muamalat, tuan-tuan lihat, kita padam yang jumhur tak ada masalah, mudah. Kita lihat dalam bab muamalat. Okey, al-muamalat iaitu butlan. Apa maksud ini? Tariqah Al-Hanafiyah, tuan-tuan, Tariqah Al-Hanafiyah. Apa maksud al-muamalat butlan? Butlan pada bab muamalat maksudnya
ada apa? Ada khalal. Khalal ni mana apa? Khalal, kecacatan. Min arkan ni. Kalau jual beli ada kecacatan daripada rukun-rukun jual beli. Contoh, kalau ni bab muamalat bukan bab ibadat, tuan-tuan perlu tahu. Bab ibadat tak ada beza, fasan dan juga butlan. Sekarang kita akan huraikan yang pertama, butlan, iaitu batal. Berlaku kecacatan pada rukun. Contoh macam mana tu? Contohnya tidak ada ijab. Ijab ni apa? Ijab tu aku jual, qabul aku beli. Tidak ada ijab. Bila tak ada ijab, maka tidak sah jual beli tersebut, tidak sah. Contoh yang lain, kecacatan pada rukun. Apa dia? Jual bangkai. Bangkai tak boleh jual. Dia bukan benda yang suci, tak boleh jual. Maka ini adalah rukun jual beli. Maka bila berlaku kecacatan seperti ini, maka hukumnya tidak sah dan dia perlu akad yang baru. Dia perlu apa? Akad jual beli yang baru, kerana yang lama telah pun tidak sah. Boleh Ini maknanya butlan, batal. Okey, jelas. Seolah-olah di sana tak ada apa-apa akad. Sebab apa? Akad tu memang batal, memang batil. Okey Sekarang kita lihat dalam tariqah al-Hanafiyah. Ini apa? Tariqah al-Hanafiyah semua ni. Sekarang kita tak nak sebut tentang butlan, kita sebut satu lagi tentang fasad. Okey, tentang apa? Fasad. Fasad ini dalam muamalat, tariqah al-Hanafiyah, dia berlaku khalal, kecacatan, tapi bukan pada rukun, tapi pada apa? Pada syarat, syurut, pada syaratnya. Okey. Maka apa natijah yang berlaku bila berlaku kecacatan pada syarat bukan pada rukun? Apa yang akan berlaku? Iaitu, tuan-tuan kena lihat, kena tahu bila syarat ini adalah mukammil. Mukammil. Apa mukammil? Iaitu penyempurna. Dia penyempurna. Mukammil lil hukum. Syarutun adalah mukammilun lil hukmi, iaitu menyempurnakan hukum. Apa? Syarat adalah penyempurna bagi hukum. Okey. Bila penyempurna, maka apa natijah akan berlaku? Sebahagian kesan itu ada, tetapi bukan semua kesan tak ada. Apa maksudnya? Kalau butlan cacat pada rukun, semua muamalat tu batal. Kalau jual beli itu batal, seolah-olah tak ada akad jual beli. Tapi kalau berlaku kerosakan pada syarat, jadi sebahagian tu ada, dia tak rosak semua. Dia tak rosak semua. Okey? Seolah-olah menunjukkan menunjukkan apa? Dalam jual beli ini ada dipanggil sebagai sahih, sah, ada dipanggil sebagai butlan. Okey, ya, butlan makna tak sah. Seolah-olah ada lagi di tengah ini dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai fasad. Seolah-olah di tengah ni ada apa? Fasad. Di tengah-tengah ni ada satu lagi fasad. Di antara sahih dan juga bab butlan, sahih dan batal, di tengah-tengah tu ada fasad. Okey. Contoh tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tu? Bai'ul fasid. Apa itu bai'ul fasid? Bagaimana? Yang dimaksudkan dengan fasid ataupun fasad ni bagaimana? Tuan-tuan, bila mana seseorang terhasillah pemilikan bagi mushtari apabila ittasala bihil qabd wa yumkin tashihul fasid idza azala syaratul mufsid fil majlis. Okey, bila berlaku, kita panggil apa ni, kerosakan, hilang satu syarat yang boleh merosakkan dalam majlis, maka dia sempurnakan balik yang mana yang rosak tadi. Yang tak cukup syarat, dia sempurnakanlah. Tak perlu akad yang baru, disempurnakan yang mana yang tidak
yang tidak apa? Yang tidak cukup syarat, yang tak ada syarat tadi, gugur satu syarat, kecacatan khalal syartun min syurutihi, ada kecacatan satu syarat, maka tak perlu akad baru, cukup sempurnakan syarat itu sahaja. Jelas? Okey. Dan sebahagian bai'ul fasid ini makna akan terhasil apa dia? Milik kepada mushtari. Milik mushtari, orang yang membeli akan dapat terima pemilikan sebab dia beli. Sebab dia bai'ul fasid. Fasid. Dia tak sampai butulan. Butulan tak sah. Okey. Contohnya, dia jual beli dengan satu harga yang majhul. Ataupun tempoh waktu tak tahu, dia dah beli dah, tapi sampai bila boleh bila ila waqtin majhul, waktu yang tak diketahui, ajalin ghairu ma'lum, sampai satu tempoh yang tak diketahui. Dia beli, tapi bila sampai tak tahu. Bila tak tahu, termasuk dalam bai'ul fasid. Macam mana? Adakah tak sah? Sah. Cumanya bagi tahulah bila sampai. Kalau dia beli tak tahu harga berapa, adakah sah? Tak sah. Dia termasuk fasad. Tak sah. Kemudian macam mana? Adakah perlu akad baru? Tak perlu akad baru, bagi tahu harga berapa. Dah cukup. Nampak Dia tak perlu akad yang baru. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cumanya di sana dalam beribadat, dalam tariqah Al-Hanafiyah, beribadat tidak ada beza sama sekali, sama ada batal dan juga ataupun rukun. Okey, batal ataupun fasid, butulan ataupun fasad, tidak ada perbezaan. Okey. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perbezaan dia di mana ya? Tariqah Al-Hanafiyah, perbezaan dia muamalat ini, okey, muamalat pada fasad dan juga butulan. Adapun dalam ibadat, butulan makna fasad, fasad makna butulan. Okey, jelas. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada satu lagi dipanggil sebagai bab nikah, bab munakahat. Nah, ulama membezakan antara nikah yang fasid dan juga nikah yang batil. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita bincangkan dalam tariqah Al-Hanafiyah. Adapun tariqatul jumhur, dia sama aja, tak ada perbezaan. Okey. Tuan-tuan mungkin biasa dengar dipanggil an-nikahul fasid. Butulan an-nikahul fasid. Bukan nikahul butulan, an-nikahul batil. Nikah yang batil, yang batal. Okey. Tuan-tuan lihat. Nikah yang batil. Okey? Ini mengikut nikahul batil dan nikahul fasid, bukan mengikut tariqah Al-Hanafiyah, tapi tariqatul jumhur, tariqatul Syafi'iyah. Majoriti di kalangan ulama-ulama usul, mereka kata nikah batil, nikah fasid lain. Tapi dalam bab muamalat, dalam bab ibadat sama. Al-jumhur sama. Cuma dalam bab nikah dia berlainan. Apa dia mereka membezakan antara nikah fasid dan juga nikah batil? Nikah batil ni ijma' di kalangan ulama', iaitu menunjukkan rosaknya akad tersebut. Fala yan'aqidu bihi aslan. La yan'aqidu bihi aslan. Apa dia la yan'aqid? Apa maksud la yan'aqidu bihi aslan? Memang tak sah, seolah-olah tak ada akad. Itu akad yang batil. Maknanya lam yuqirruhu syari'. Allah Ta'ala tak mengiktiraf akad tersebut. Allah Ta'ala tak mengiktiraf akad tersebut. Okey Okey, sekarang bila mana kita sebut contoh, macam mana ya contoh dia supaya nampak gambaran seorang lelaki berkahwin dengan mak dia. Tu nikah tersebut batil. Macam mana?
seorang lelaki berkahwin dengan ibu dia sendiri. Adakah nikah fasid ke batil? Batil, memang tak sah. Tak ada pun satu jalan yang menunjukkan sah. Walaupun darurat, tak adalah perempuan lain melainkan mak dia nak nikah, tetap tak boleh, tak sah. Nikah batil. Ataupun dia seorang lelaki berkahwin dengan kakak dia sendiri, kakak kandung, maka hukumnya adalah la yan'aqidu bihi aslan, walaupun situasi darurat. Tak adalah perempuan lain, kakak dia seorang, tak boleh kahwin, haram. Itu dipanggil nikah batil. Ijma' di kalangan ulama, ijma' di kalangan ulama, tidak dibenarkan berkahwin, memang tak sah. Okey, nikah fasid. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah fasid ini ulama apa? Ikhtalafu. Ulama-ulama usul ikhtalafu, berbeza pendapat fi fasadihi, pada kerosakannya, pada tak sahnya ibadat tadi. Ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata boleh, sah je nikah tadi. Ulama lain kata tak sah nikah tadi. Itu dipanggil sebagai nikah fasid. Contohnya bagaimana? Seseorang yang berkahwin tanpa wali. Seseorang berkahwin, seorang perempuan maksudnya, seorang perempuan berkahwin tanpa wali, nikah di sana dipanggil nikah fasid. Sebab apa nikah fasid bukan nikah batil? Kerana ada di sana ulama mazhab Hanafi membenarkan seorang perempuan berkahwin tanpa kebenaran daripada wali, tanpa kehadiran ataupun kebenaran daripada wali. Okey. Walaupun nikah yang fasid mengikut tariqatul jumhur, walaupun ulama berbeza pendapat di sana, kerana ada ulama kata sah mengikut tariqatul jumhur, wajib hukumnya difaraqkan, dimufaraqahkan, difaraq. Apa maksud faraq? Difasah, dipisahkan lelaki perempuan. Sebab nikah yang fasid dihampir kepada batil. Tak sah. Wajib dipisahkan. Mahkamah kena pisahkan. Okey? Okey. Walaupun nikah yang fasid ada, kita panggil apa nama, al-asar, kesan-kesan dia ada, natijah-natijah dia ada, tetapi perlu wajib dipasahkan, faraqkan, dipisahkan. Adalah asar dia, kesan. Sebab dia tak sampai tahap batil. Batil memang tak ada kesan langsung. Seperti mana muamalat tadilah, dia ada kesan, ada tak ada kesan. Yang muamalat yang fasid, kesan dia apa? Istihqaqus saman, dapat duit, nilai keuntungan tu dianggap sebagai halal. Kemudian naqlul milkiyah dalam bab muamalat, pemindahan milik, itu diiktiraf oleh syarak. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Imsahu. Tuan-tuan lihat perbezaan je kita nak bagi tahu di sini. Dalam tariqah apa? Tariqatul jumhur dan juga tariqatul hanafiyah. Okey. Mereka menyatakan apabila meninggalkan rukun daripada rukun sesuatu ibadat ataupun muamalat, ataupun syarat daripada sesuatu syarat muamalat ataupun ibadat, mengikut tariqatul jumhur dan juga tariqatul hanafiyah dalam bab ibadat, dalam bab apa? Ibadat. Bila mana meninggalkan syarat dan juga rukun, tariqah al-hanafiyah dan juga tariqah al-jumhur hukumnya sama, iaitu batallah ibadat tersebut. Contoh solat tanpa rukuk, solat tapi tak rukuk, terus i'tidal dan sujud, sembahyang dia batal. Tariqatul jumhur, tariqah asy-syafi'iyah batal, tariqah al-hanafiyah juga batal dalam bab ibadat. Cuma berbeza dalam bab muamalat sahaja. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang ini kesimpulan perbincangan terakhir kita ni sebelum kita masuk dalam bab Al-Hakim insya-Allah pada minggu hadapan. Kita lihat sedikit al-muqaranah, perbandingan antara hukum taklifi dan juga hukum wadai. Tuan-tuan, bila sebut tentang hukum taklifi,
Apa itu hukum taklifi yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum ni wajib tidak wajib berdasarkan nas daripada syarak Quran dan juga hadis. Wajib ke tak wajib ke, ada larangan ataupun tidak ada larangan. Dinamakan jenis yang ini kemudian dinamakan hukum yang kita bincangkan hukum taklifi. Hukum wadai dia adalah alamat ala wujudi hadhihi al-ahkam at-taklifi, iaitu hukum wadai adalah tanda-tanda yang menunjukkan adanya hukum taklifi. Okey, contohnya ini adalah alamat. Contoh yang kita bincangkan sebelum ini, adanya liduluki syamsi, gelincir matahari, maka menunjukkan di sana adanya kewajipan sembahyang fardu zuhur. Okey, kalau tidak ada alamat gelincir matahari, maka di sana tidak ada kefarduan sembahyang fardu zuhur. Jadi seolah-olah wazifatul hukmi taklifi, tugas, function hukum taklifi ini adalah menerangkan apa untuk mukallaf daripada taklif, tanggungjawab. Hukum taklifi ni seolah-olah function dia nak menerangkan apa yang mukallaf wajib buat. Okey, apa yang mukallaf wajib buat. Tetapi dalam hukum wadai, wazifatul hukmil wadai, iaitu menerangkan, bukan menerangkan apa yang mukallaf wajib buat, tapi menerangkan bagi hukum taklifi. Okey, menerangkan bagi hukum taklifi. Nampak Itu perbezaan dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat yang seterusnya perbezaan antara hukum taklifi dan juga hukum wadai. Ada beberapa perbezaan di sana. Tuan-tuan lihat Yang pertama, perbezaan dari sudut maksud daripada hukum. Dari aspek apa? Maksud daripada hukum. Bila hukum taklifi adalah maksudnya adalah minal hukmi taklifi wa talabu fi'lin minal mukallaf au man'ihi an fi'lin atau taghyirihi bainal fi'li wat tark. Apa dia hukum taklifi ni? Maksudnya direct daripada Allah Taala. Okey, hukum taklifi iaitu menuntut seseorang mukallaf itu untuk buat satu benda, ataupun melarang seseorang mukallaf untuk buat satu benda, ataupun memberi pilihan kepada seseorang mukallaf nak buat ataupun tak nak buat. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang hukum al-wadai, maksud dia tidak direct seperti mana maksud hukum taklifi. Bahkan dia ada hubungan, keterikatan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Dan hukum wadai ini kita panggil untuk menjelaskan apa yang syariat Allah Ta'ala nak menjadikan dia satu sebab, ataupun satu syarat, ataupun satu mani' untuk mukallaf, seorang mukallaf yang baligh berakal mengetahui bilakah wajibnya hukum syarak ini. Bila adanya sebab, bila adanya syarat. Okey, perbezaan sekarang ni kita katakan dari sudut mahkum fi. Apa tu mahkum fi? Iaitu perbuatan mukallaf. Okey tuan-tuan, bila sebut hukum taklifi pada perbuatan mukallaf, maksudnya bila sebut tentang hukum taklifi, semuanya tentang perbuatan seorang mukallaf. Contoh, solat itu adalah wajib, maka melakukan solat itu wajib kepada setiap mukallaf. Solat, fa inna solat itu wajib untuk seorang mukallaf melakukannya. Bila sebut hukum wadai, dia kadang-kadang dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum wadai, contohnya syarat nak solat kena ambil wudu, itu perbuatan mukallaf. Okey, kadang-kadang tak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Contohnya liduluki syamsi aqimis salat taliduluki syamsi, dirikan solat bila gelincir matahari. Gelincir matahari itu perbuatan mukallaf ke? Tidak. Wuduk memang perbuatan mukallaf. Mukallaf ni siapa? Manusia yang baligh berakal. Okey. Jadi bila sebut tentang hukum taklifi, semata-mata perbuatan. Perbuatan seorang mukallaf. Contohnya mendirikan solat. Bila sebut tentang hukum wadai, okey, tentang mahkum fi, iaitu perbuatan.
perbuatan yang perlu dia buat, kadang-kadang dia terbahagi kepada dua. Terbahagi, kadang-kadang maksudnya adalah wajib dia buat. Contohnya syarat, sembahyang kena ada wudu, berkaitan dengan fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Kadang-kadang tak ada kena mengena dengan perbuatan mukallaf, cuma dia menjadi satu sebab ataupun syarat, iaitu contohnya seperti liduluki syamsi, gelincir matahari maka wajib zuhur. Adakah gelincir matahari itu perbuatan mukallaf? Tidak. Okey. Cuma dia satu sebab yang mewajibkan mukallaf buat sembahyang zuhur. Okey. Sekarang perbezaan al-mahkum alaih antara hukum wad'i, hukum taklifi. Mahkum alaih iaitu ke atas mukallaf tersebut, orang baligh berakal. Hukum taklifi, khitabut taklifi ditujukan, hukum taklifi ni khas kepada siapa? Kepada mukallaf, tidak kepada manusia secara umum. Contoh sembahyang. Sembahyang ni wajib tau. Wajib tu kepada siapa? Kepada mukallaf baligh berakal. Kemudian kanak-kanak tak wajib. Orang gila tak wajib. Orang pengsan tak wajib. Nampak tak? Dia adalah untuk khas bil mukallaf. Al-khassah bil mukallaf ataupun al-mukallaf khassatan. Al-mukallaf khassatan. Untuk hukum taklifi kepada seseorang hamba itu, dia ada ketikanya kita hukum taklifi ni kita panggil apa? Al-mukallaf khassatan. Contoh sembahyang wajib kepada yang baligh berakal. Yang tak baligh berakal, kanak-kanak, orang gila, orang pengsan, orang koma, orang ditidurkan kerana COVID-19, tidak diwajibkan sembahyang. Nampak tak? Okey. Al-hukmul wad'i. Nampak? Orang hukmul wad'i adalah khitab al-wad'i yang berkaitan dengan manusia. Nampak? Yang berkaitan dengan manusia, sama ada mukallaf ataupun tidak mukallaf. Makna umum. Bila hukum wad'i, semua manusia, tak kira dia mukallaf ke tidak, tak kira dia baligh ataupun tidak. Contoh seperti kanak-kanak orang gila wajib zakat pada harta mereka berdua. Orang gila kaya dia, sebab apa? Mak ayah dia mati, harta semua jadi milik dia, tapi dia tak boleh pegang harta sebab dia gila. Jadi ada orang yang diamanahkan untuk menjaga harta dia. Adakah wajib dia keluarkan zakat setiap tahun? Wajib. Sebab apa? Kerana dah sampai nisab dan haul sampai setahun. Nampak? Bila sebut zakat, bukan kata untuk mukallaf majnun, as-sabi, kena juga. Orang gila, kanak-kanak kena. Begitu juga hukum wad'i ni untuk semua. Contohnya dhaman. Seseorang kanak-kanak pecahkan cermin kereta orang lain. Wajib tak bayar ganti rugi? Wajib. Wajib bayar ganti rugi. Dia tak balik lagi, wajib. Tapi mak ayah dia kena bayarkan lah. Ambil lah duit kanak-kanak tu. Mak ayah dia bayar. Kalau mak ayah dia mati, penjaga dia ambil duit dia, ganti balik cermin kereta yang dipecahkan. Okey. Orang gila pun sama. Dan sabitnya ad-dain fi zimmatihima, dan sabitnya hutang pada zimmah keduanya. Kalau mereka berdua orang gila kanak-kanak, mereka ada buat kerosakan dan menyebabkan tak mampu bayar, maka hutang tu wajib kepada mereka berdua bayar. Macam mana nak bayar? Mereka ni gila, mereka ni kanak-kanak. Okey, tak apa, nanti ada duit bayar. Tapi nak bagi tahu zimmah tu ada untuk ad-dhaman, dan juga subutud dain, sabitnya hutang ataupun wajib zakat untuk semua manusia, tak kira mukallaf ataupun tidak. Nampak perbezaan dia? Jadi maksudnya, kesimpulan dia apa? Al-mahkum alaih, orang yang dipertanggungjawabkan. Bila sebut hukum wad'i, bila sebut hukum wad'i, dia adalah al-mukallaf khassatan, mukallaf secara spesifik. Contoh seperti solat untuk orang yang baligh berakal. Yang tak baligh berakal tak wajib. Untuk hukum wad'i, dia adalah untuk semua manusia, tak kira mukallaf ataupun tak mukallaf. Contohnya seperti zakat, ataupun merosakkan abdomen, merosakkan barang orang. Okey. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat perbezaan termasuk hukum ini pada qudrah dan juga iradah bagi mukallaf ataupun tidak. Hukum taklifi, tuan-tuan, disyaratkan padanya khitabut taklifi ishtaratu fihi wal qudratu wal irada wal ilmu lil mukallaf. Sesuatu yang mana masih dalam penguasaan, kemampuan seorang mukallaf.
dan sesuatu yang tak mampu maka tidak akan ditaklifkan kepada seorang hamba. Okey. Kemudian apa yang tidak sampai kepada seorang hamba juga tidak wajib, sehinggalah dia tahu benda tu. Orang mukallaf ni tak jadilah melainkan dalam satu urusan yang mana mampu untuk dia buat ataupun dia tinggal. Contoh solat, zakat, haji. Semua ni kan mampu buat. Solat, haji tu bila mampu, bila ada duit lah. Okey, ataupun kesihatan dia elok, baik, boleh buat haji. Jadi perkara-perkara ni semua kita panggil mukallaf, mampu buat, mampu tak buat. Sebab itu dalam satu kaedah ada sebut la taklifa illa bimaqdur. Tidak ada taklif daripada Allah, pertanggungjawaban daripada Allah, melainkan suatu perkara yang maqdur, yang manusia mampu. Yang manusia mampu. Allah Ta'ala juga berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, nampak bila sebut hukum taklifi dalam skop kemampuan maqdur, kemampuan manusia. Bila sebut hukum wadai, dia tidak disyaratkan dalam skop kemampuan seorang mukallaf, seorang manusia. Dan juga tidak juga disyaratkan dia kena tahu. Dia kena tahu bila hukum taklifi, dia kena tahu. Contoh dia duduk dekat kemuncak bukit, tak ada orang dakwah dekat dia, semayang, dia pun tak tahu semayang, maka tak wajib. Tapi untuk hukum wadai, maka tak kira dia tahu tak tahu, tak kira dia dalam skop kemampuan daripada mukallaf ataupun tidak, maka dia adalah dipanggil hukum wadai. Contohnya seperti mencuri. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mencuri sariqah sebab untuk dipotong tangan. Allah Taala kata was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Mencuri adalah sebab potong tangan. Adakah mencuri itu satu perkara dalam maqdur mukallaf? Sudah pasti ya. Kerana mencuri itu adalah satu penguasaan. Manusia mampu. Kalau tak nak curi pun tak apa, tapi manusia pilih untuk mencuri. Nampak? Itu kita panggil dalam maqdur mukallaf. Satu lagi hukum wadai yang mana tidak maqdur. Maqdur ni bukan dalam skop kemampuan manusia. Contoh dalam Quran menyatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Gelincirnya matahari maka adalah wajib salat zuhur. Adakah sebab gelincir itu maqdur dalam maqdur manusia mukallaf, kemampuan manusia tak tahu. Sebab apa gelincir matahari wajib sembahyang zuhur? Manusia tak tahu. Ada yang maqdur seperti tadi, bila mencuri, sebab mencuri potong tangan, manusia tahu. Bila mana mencuri, sebab mencuri potong tangan, itu manusia tahu. Itu dalam maqdur mukallaf. Tapi yang tidak maqdur, yang tidak manusia tahu adalah gelincir matahari sembahyang zuhur. Sebab apa tu manusia tak tahu. Sebab apa pewarisan, mewarisi harta pusaka dengan sebab nasab. Yang bukan nasab tak boleh memiliki harta pusaka. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi tahu macam mana kita nak tahu. Okey. Begitulah juga hukum wadai ini untuk doman. Kanak-kanak, orang gila, buat pecahkan cermin kereta orang, maka dia kena ganti. Walaupun dia kata aku tak tahu pun pecahkan cermin kereta orang kena ganti. Dia tak tahu, tapi kena ganti. Sebab apa? Dia hukum wadai, bukan hukum taklifi. Hukum taklifi kalau tak tahu tak payah buat, tak apa, tak berdosa. Okey, tuan-tuan, kesimpulan dia, hukum taklifi adalah satu tuntutan fi'il mukallaf, perbuatan mukallaf. Kemudian dia juga adalah disyaratkan dalam kudrah, skop kemampuan manusia. Hukum wadai dia adalah untuk bayan syariat. Allah Ta'ala nak menerangkan hukum taklifi. Kemudian hukum wadai dia boleh berkaitan dengan maqdur ataupun ghairu maqdur, kemampuan manusia atau bukan kemampuan manusia. Okey, cukup sekadar itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah.
tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita pada hari ini dalam Asas Usulul Fiqh, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist yang admin sediakan. InsyaAllah tuan-tuan boleh ikuti di sana, dan jangan lupa tekan butang share sama-sama memanjangkan kebaikan pengajian Usulul Fiqh kita pada pagi tengah hari yang mulia ini. InsyaAllah minggu depan, esok kita akan masuk iaitu dalam satu topik yang baru, iaitu Al-Hakim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mensyariatkan, yang meletakkan satu-satu hukum. InsyaAllah tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.